Bila teringat buah pala, Pandak imbas kembali nostalgia syuting Wanita Hari Ini TV3 pada 20 Mei 2009. Nostalgia syuting Wanita Hari Ini yang penuh kenangan dan juga penuh kemanisan. Begitu teruja kerana itulah pertama kali untuk Pandak syuting siaran langsung di dalam studio. Apabila mendapat panggilan daripada produser eksekutif, inilah pertama-tama kali Pandak syuting secara langsung untuk Wanita Hari Ini TV3. Topik adalah buah pala, di mana Pandak kena membuat satu pengisian, persediaan dan juga bagaimana Pandak nak kena dapatkan juga tips-tips. Maklumlah kan, orang pertama kali nak syuting siaran langsung. Rasa gementar tu memang ada. Tetapi Pandak cekalkan hati kerana Pandak yakin Pandak boleh memberi sesuatu ilmu kepada penonton ataupun netizen di luar sana. Sama Pandak pencetus guna herba. 2 hari sebelum syuting, iaitu pada 16, 17 hari bulan sebelum Pandak bergerak ke Kuala Lumpur, Pandak mencari buah pala, iaitu di rumah saudara isteri Pandak di Sungai Udang, Melaka. Pandak dapat di rumah Almarhumah Haramah Puan Rohani. Dia memberi Pandak buah pala, daun buah pala dan tunjukkan pokok yang dia tanam. Sepokok saja tetapi subur dengan buah pala. Itulah sesatunya buah pala yang ada di Sungai Udang, walaupun buah pala ni terkenal di Pulau Pinang. Pandak membawa buah pala dan juga Pandak membawa jus buah pala dan juga bahan-bahan untuk syuting. Pandak digandingkan dengan pengacara yang terkenal pada waktu itu, iaitu Siti Hafliza Aswati Sasjahan. Memang terkenal. Sebelum tu pun Pandak dah tengok pengacaraannya di Wanita Hari Ini yang lepas. Jadi Pandak rasa teruja nak digandingkan dengan pengacara yang agak terkenal. Debar-debar rasa. Tapi Pandak buat macam biasa kerana itu adalah satu tanggungjawab bila dia ditawarkan oleh produser eksekutif. Dan tetamu Wanita Hari Ini bakat baru Sawarzi yang baru merakamkan album singlenya yang pertama. Pandak rasa teruja semasa syuting ada penonton yang membuat panggilan ke studio untuk kongsi bersama khasiat buah pala. Itulah dia satu kenangan manis yang takkan Pandak lupakan. Syuting secara langsung pertama kali Wanita Hari Ini pada 20 Mei 2009. Petua lama jangan dilupa, ada dahulu, ada sekarang. Cantik manis, paras rupa, warisan lama yang tidak lekang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wanita Hari Ini, siaran 20 Mei 2009. Mesti ramai yang pelik. Kenapalah tengah-tengah hari bisa berpantun. Sebenarnya hari ini kita nak membicarakan tentang khasiat buah pala, antara warisan turun-temurun yang cukup terkenal dengan khasiatnya. Untuk pengetahuan anda, buah pala ini cukup terkenal sebagai perasa, rempah ratus dan juga ubat-ubatan. Malah pada tahun 1600 selepas Masihi, sewaktu zaman Belanda menjajah ke Pulau Maluku, ia menguasai perdagangan rempah ratus antara syarikat Hindia Timur dan juga Eropah, di mana pada waktu itu buah pala mendapat sambutan yang cukup hangat, di mana harganya sangat tinggi ketika didagangkan. Ini kerana mereka tahu tentang khasiat buah pala ni yang cukup bagus dan juga istimewa. Tapi kita pun nak tahu jugalah sama ada anda di luar sana tahu apa itu khasiat buah pala dan tahu tak sebenarnya apa itu buah pala? Kita dengarkan dulu pendapat orang ramai. Buah pala, saya nak kata favourite, saya memang dari Penang tapi saya tak favourite sangat lah buah pala ni. Sebab apa? Sebab saya rasa dia lah, rasa dia masam sangat kan. Lagi satu, tak tahulah kenapa, saya kelat-kelat macam tu, saya lebih suka buah-buah yang manis lah. Okey lah. Apa yang betul buah pala? Sebab dia cuma boleh dapat kat Penang kot. Sebab saya jarang makan buah pala. Tapi kalau pergi Penang saya makan. Sebab kat situ orang cakap memang pala is memang specialised kat situ kan. Itu je lah. Buah pala. Kalau masakan tu saya suka lah. Dalam masakan apa yang paling best buah pala ni? Buah pala kalau biasa mak saya masak lah. Mak saya biasa masak dengan masak lemak tu je lah.
Masak lemak ikan patin kan. Taruh buah pala tu. Jadi rasa dia lemak sikit lah. Daripun ada khasiat dia sendiri kan. Itu je lah. Memang suka lah. Suka. Cuma kalau kadang-kadang tu ada sebahagian masakannya lah. Kalau tak boleh semua masakan lah taruh buah pala. Jadi rasa lain pula kan. Saya tak pasti, tapi dia memang kelebihan dia memang orang selalu buat jeruk lah untuk makan tu saja. Tapi akak sendiri suka tak? Saya tak berapa suka sebab dia masam kelat. Itu dia ramai yang agak-agak tak berapa nak tahu sangat tentang khasiat buah pala. Sebenarnya Fiza pun hari ni pertama kali tengok buah pala ni secara live. Kalau dapat kita tengok di sana tu, tu dia buah pala secara live. Tu dia rupanya. Macam itulah rupa buah pala sebenarnya. Dan untuk mengetahui anda sebenarnya, buah pala ni mengandungi khasiat kalium, karbohidrat dan juga lemak yang tinggi. Dan sekarang ni kita nak membicarakan dengan lebih lanjut lagi tentang khasiat buah pala ni bersama dengan orang mungkin ramai yang dah kenal sebenarnya, tapi ini dia orang yang cukup pakar tentang khasiat-khasiat reparatus dan herba serta petua-petua asli warisan nenek moyang ni, iaitu Raja Abdul Rahim ataupun anda, Raja Hussein, usahawan di bawah bimbingan MARA yang mempunyai juga pengasas Andak Spa di Melaka. Selamat datang, Abang Raja. Selamat datang, terima kasih Fiza. Sama-sama. Dan juga di sebelah kiri saya ni tersenyum manis seperti tadi ni, ini dia Zawazi, seorang pendatang baru dalam dunia hiburan yang sedang baru saja mengeluarkan album terbaru. Zawazi. Kita akan bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang Zawazi di hujung blog nanti, tapi sebelum tu nak tanya dulu pada Abang Raja ni. Ramai yang kat luar sana tak tahu tentang khasiat buah pala ni. Semua tahu tentang halua pala, jeruk pala, tapi sebenarnya buah pala ni mempunyai pelbagai khasiat yang lain. Mungkin Abang Raja nak terangkan kepada penonton. Betul Fiza, bila disebut katakan buah pala, ramai yang teringatkan tentang utara, iaitu di Penang ataupun di Kedah. Tetapi kalau katakan di Malaysia, penggunaan buah pala ni memang meluas, kerana buah pala ni ada satu tumbuhan, tumbuhan tahun ataupun kita boleh disifatkan sebagai tumbuhan 1000 guna, di mana kita boleh gunakan daripada pada masakan, pada kesihatan dan juga terapi spa kampung. Terapi spa kampung, macam-macam kegunaannya tu. Ya, betul. Itu antara kegunaan buah pala ni. Zawazi, kita nak tanya sikit. Zawazi pun sama ke? Tahu tak sebenarnya yang buah pala ni ada kegunaan-kegunaan lainnya? Ada sikit-sikit lah Fiza, saya tahu sikit-sikit lah. Macam kalau saya dulu masa saya kecil sekolah, saya ni kalau naik kenderaan saya memang mabuk. Saya memang mabuk, saya memang tak boleh nak orang kata kalau pergi rombongan mana-mana ke, saya memang tak dapat menikmati keindahan tu, memang tak boleh. Saya memang lembik, saya memang flight habis, memang saya tak boleh. Buat plastik ni. Buat plastik itu kecil dulu lah. Jadi cara dia masa tu, sebab saya tak pernah tengok sebenarnya buah pala yang betul macam ni. Tapi mak saya bekalkan buah pala jeruk. Ni dia buah pala jeruk. Inilah rupa dia, buah pala yang selalu kita lihat kan. Okey, Abang Raja, selalunya kalau kita cakap tentang perasa dalam masakan, tadi penonton juga ada cakap yang buah pala ni boleh dimasukkan sekali dalam masak lemak patin, kemudian rasanya lebih lemak. Mungkin bahagian mana buah pala tu yang boleh kita jadikan sebagai perasa masakan? Dia kalau katakan kita ambil pada dia punya satu biji buah pala ni, dia banyak guna dia. Contohnya kalau katakan kulit ari-ari ni boleh dibuang, kemudian dia punya isi ni, kalau kita parut pun kita boleh gunakan juga sebagai masuk pada urap. Urap sedikit saja sebab dia ni bersifat pahit. Kalau kita rasa dia bersifat pahit peklat. Urap tu resepi dengan ikan. Masuk pada urap cekor ataupun urap bawang. Tu boleh digunakan. Sebab orang lama dia meratah gitu saja. Sebab tu macam sepatah kata saudara kita ni, hilangkan mabuk memang betul. Itu dia. Memang betul untuk hilangkan mabuk. Dan selain daripada tu, asahan daripada biji buah pala pun boleh gunakan untuk sebagai kek kukus. Kek kukus sebagai untuk bau-bauan. Bau-bauan dalam kek kukus, dan juga isi buah pala yang tertengah ni pun boleh gunakan pada sup. Pada sup, okey. Mungkin penonton tak sempat nak lihat. Okey, yang isi buah pala yang sedang Abang Raja pegang tu ialah isi di dalam ni. Yang saya nak kupaskan ni. Kiranya kita masukkan begitu saja, boleh jadi bahan perasa dalam sup lah. Kita titikkan dia, pecahkan dia, kita masukkan dalam sup. Kita pecahkan? Ya, pecahkan dalam ni ada isi lagi. Jadi kita ini keras keras dalam dia. Begitu kita masukkan dalam sup. Bila kita pecahkan dia punya harum dah keluar. Ini sebahagian daripada aroma daripada khasiat buah pala. Kiranya kita biji itu mengeluarkan bau yang wangi lah. Seperti itulah. Untuk pada perisa supnya. Selain daripada itu, diorang pun buat juga minuman pada kulit luar ni, pada kulit luar
biji buah pala ni warna merah ni. Ini bila dah dikeringkan. Cordial ataupun sebagai minyak pun boleh juga digunakan. Okay, selain daripada orang kata jeruk buah pala, bahan perasa, ramai juga yang menggunakan minyak buah pala ni untuk menghilangkan sakit-sakit sendi dan sebagainya. Tapi sebenarnya Abang Raja nak berkongsi dengan kita pelbagai khasiat lagi yang boleh kita dapat daripada minyak buah pala tu, khususnya untuk mereka yang lepas bersalin katanya. Lepas bersalin pun boleh gunakan mungkin juga. Abang Raja tunjuk sikit. Yang ni Fiza, saya ada masakkan sikit untuk ni buah pala. Jadi yang antara ramuan dia kita masukkan dia punya isi, daun dan juga kulit dia. Kulit buah pala kat sini. Oh, tu dia ni daripada kulit. Kulit pokok dia. Kita tumbuk halus, kita masukkan juga. Sebab minyak buah pala ni dia bersifat panas. Okey. Bersifat panas. Jadi bila orang lama gunakan, dia untuk macam sendi, untuk pada pelipat-pelipat kaki dan tangan. Bila waktu malam, orang lama memang gunakan dia. Mak saya pun dulu saya pernah tanya, memang dia gunakan semasa bersalin. Dan juga minyak ni juga berkhasiat bila katakan lepas bersalin, dia gunakan kepada usap daripada perut. Bahagian perut untuk hilangkan yang tanda-tanda waktu bersalin tu kan. Stretch mark orang kata. Kiranya khasiat minyak buah pala ni selain daripada membuang angin, dia juga boleh membuang kesan-kesan garisan halus ni. Sebab tu kebiasaannya kalau orang mengandung, dia akan ada orang panggil stretch mark gitu. Ni antara satu kos yang lebih rendah orang kata dan cara yang senang untuk kita dapat. Tapi bila petua lama, bercerita pasal petua ataupun untuk digunakan, mestilah diamalkan. Bercerita tentang petua ni, ada seorang pemanggil di talian yang nak berkongsi dengan kita. Satu lagi petua. Hello, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ini akak nak beritahu ya. Ya. Selain daripada, memang akak kalau buat kek kukuh, memang akak mesti guna, akak tak guna tumbuk. Akak tumbuk biji dia tu. Campur dalam kek kukuh tadi. Memang aroma dia memang kalau kita duduk luar atau orang kukuh kek kukuh ni kita tahu dah. Memang dalam kek kukuh tu ada buah pala. Akak, adakah dia memberi aroma saja ataupun mungkin rasanya juga ada? Aroma pun ya, tapi kelazatan kek tu dia sebab kek kukuh ni memang kalau tak ada rasa rempah memang tak sedap. Tu dia. Ini kek lama lah, kek orang lama-lama. Boleh rasa, boleh cuba lepas ni. Kemudian kalau budak-budak kudis ataupun orang dewasa yang kudis, sapu pada pasu. Kalau sekarang pun banyak juga lah. Tempat lain pun boleh sapu. Disapu kan, digonyong pada pasu. Kemudian tahu air sikit, kita sapu pada kudis tadi. Dalam sup pun memang tak tinggal lah benda ni. Okey, terima kasih Pak Raza. Itu dia yang sudi berkongsi sedikit lagi petua. Okey, Zawazi, pernah ke mencuba petua daripada buah pala ni sendiri sebenarnya? Saya macam saya cakap tadi lah yang pasal mabuk tadi kan. Satu lagi, saya ni dulu saya ada masalah susah nak tidur malam. Jadi ini orang sebenarnya kawan-kawan yang bagi tahu petua ni. So saya sebenarnya memang saya cakap tadi saya tak pernah jumpa buah tu, maka saya ambil jeruk tu, saya cucikan buah jeruk tu dulu, saya cucikan jeruk tu, and then saya blend, saya campur dengan gula sikit dengan air panas lah. Tu saya minum. Selepas makan malam. Cuci buah pala yang siap di jeruk ni. Sebab saya tak dapat buah macam tu kan. Cuci yang dah siap di jeruk ni, kemudian kita campurkan dengan air suam. Air panas. Kemudian kita gula sikit, kita blend. Kisar kita minum. Itu dia salah satu lagi petua. Okey, tadi di awal rancangan Abang Raja ada ceritakan tentang buah pala ni juga bagus sebagai terapi spa kampung yang boleh anda lakukan sendiri di rumah. Mungkin Abang Raja nak terangkan sedikit kepada penonton di rumah sana yang memang tanta ada pokok buah pala kat rumah tu kan, nak cuba nak buat terapi sendiri. InsyaAllah sebagai pengusaha spa kampung, saya memang amalkan dan juga saya terangkan juga pada pelanggan saya apa khasiat-khasiat herba-herba lama. Contoh macam buah pala. Kita ambil daripada daun dulu. Kita pergi pada daun, itu daun dia ni. Daun dia ni berserta dengan bunga yang kecil ni, macam Sazi katakan, yang boleh kita gatah. Boleh buat ulam kita boleh kunyah-kunyahkan dia, pucuk yang muda tu kita boleh kunyah-kunyahkan dia, kemudian kita juga dengan dia punya bunga yang kecil ni kita kunyahkan. Kalau katakan kita macam pitam ke apa, kita memang bagus amalkan, kira boleh boleh gunakan. Kemudian? Dan juga pucuk yang ni juga secara tak langsung kita boleh itu jelum ataupun jaram di kepala. Ikut pada negeri-negeri, ada setengah macam Johor, Melaka, dia kata jelum di kepala. Mungkin di utara Selangor jaram. Ikut pada negeri-negeri masing-masing.
masing-masing. Jadi bila saya banyak menanya dengan orang lama, macam katakan macam ni, saya gunakan itu dia. Antara pucuk dia kita ramas-ramaskan, kemudian masukkan dalam air, kemudian kita masukkan juga bunga raya putih. Bunga raya putih. Ya. Sejukkan sebentar. Letakkan di kepala, kita ramas-ramas. Seolah-olah macam shampoo ataupun untuk ni. Tujuan dia adalah untuk menyegarkan rambut. Kalau waktu panas, kadang-kadang kita dalam gaya kerja yang stres, itu memang berkhasiat untuk kesegaran. Untuk menghilangkan panas kepala lah. Kebanyakan orang menggunakan asam jawa untuk kita jarangkan di kepala, menghilangkan panas tu. Okey, ini antara satu kaedah lain yang boleh, memang sesuai lah musim-musim panas sekarang ni. Ramai juga yang demam dan tak sihat sekarang ni. Okey. Kerana secara tak langsung kalau kita rendam, dia rasa berangin. Dia akan rasa berangin. Rancak nampaknya topik perbualan kita hari ni. Ada seorang lagi pemanggil yang ingin berkongsi petua dengan kita. Hai, Assalamualaikum Puan Yani. Waalaikumsalam. Saya daripada Ampang. Satu khasiat buah pala ni kan, mak saya dulu direndang dia punya buah tu. Lepas tu sapu ke kepala yang budak-budak yang kurang rambut tu. Nak bagi tumbuh rambut. Lebatkan rambut. Rambut yang boleh lebat. Buah pala. Kiranya buah pala tanpa kulit ataupun bagaimana biji tu? Biji dia tu yang dah kopek tu. Biji yang dah kopek tu. Yang buat rendang tu kan, biasa kadang buat rendang juga. Buat rendang juga. Okey. Buat rendang mak saya bagi. Kiranya rendam, sapukan di kepala boleh melebatkan rambut lah. Yang kering tu kan kita ketuk, bila nak ambil biji kan kita ketuk kan. Biji dia tu. Lepas tu buat rendang membagi, lepas tu yang rambut, budak-budak yang kurang rambut tu boleh kita rendang. Lepas tu kita bagi sampai minyak, sapu kepala. Yang tu. Tu dia. Jadi terima kasih Puan Yani. Itu dia. Betul, memang betul. Untuk kanak-kanak kalau kita gunakan rendam ataupun kita oleskan di belakang pasu tu, kita letak minyak. Mungkin ramai tak tahu caranya kan. Kita ini pun consider pasu kan. Kita kita goreskan. Lama-lama panggil bontot pasu kan, di belakang pasu. Terbalikkan macam tu kan. Kemudian jadi dia punya air asahan tu kita boleh gunakan, letakkan minyak kelapa sikit untuk digunakan pada kanak-kanak atau bayi untuk elakkan daripada kerak kepala kan. Kerak kepala. Atau kelomomo kan. Bayi kan ada kerak kepala kan. Itu untuk menanggalkan kerak kepala dia. Kalau orang dewasa nak cuba macam Zawazi dah cuba boleh? Boleh juga, tapi dia gunakan pucuk lah kan. Kita gunakan pucuk. Pucuk dia. Selain daripada itu, jutaan terima kasih Pandak kepada produser eksekutif pada masa itu ialah Puan Khalijawati Kasim, yang mana dia telah memberi peluang dan ruang untuk Pandak bercerita tentang herba, yang mana topik pertama adalah khasiat buah pala. Kru-kru di studio yang memberi layanan paling baik kepada Pandak, daripada bilik makeup hinggalah kepada bilik syuting, kameraman dan juga yang lain-lain kru semua yang Pandak rasa seperti satu keluarga pertama kali syuting siaran langsung. Terima kasih kepada TV3 yang memberi peluang dan ruang kepada Pandak, kerana selepas itu banyak juga tawaran untuk Pandak bersiaran langsung di dalam Wanita Hari Ini, di dalam Malaysia Hari Ini dan banyak lagi program-program anjuran TV3. Terima kasih kepada TV3 yang melahirkan bakat Pandak dalam bidang herba dan terapi spa.